Wah. Yo. Bagi abang cuba, Oh. Wow. Wow, tekan. Lompat. Tembak. Seronoknya benda ni. Ini kalau jual ni mesti banyak duit kita dapat ni, betul tak kan? Ni macam berat tak? Cuba buat lagi sekali. Gerak lagi sekali. Wah. Ini awak yang buat ke? Iyalah tu awak yang buat. Ni cikgu mana cikgu? Cakap. Mesti semua nak tahu kan siapa yang dia kata. Jomlah kita tengok siapakah profil guru kali ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, pelajar paling pintar dan cergas, iaitu Akmal Najib. Saya pasti, murid-murid semua dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan saya kali ini di dalam Kelab dan Persatuan. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Hasmiza. Assalamualaikum, Cikgu, apa khabar? Salam. Ya, sihat Cikgu? Yang mana inilah orang kata kalau Kelab Robotik, inilah cikgu yang hebat itu, Cikgu Hasmiza kita. Tapi saya macam tertanya-tanya jugalah kan, Cikgu Hasmiza, kenapa cikgu bawa anak diorang kat sini, cikgu? Mereka ini siapa sebenarnya, Cikgu Hasmiza? Ini anak murid saya lah untuk kelab robotik di sekolah. Di sekolah mana tu? Memang hebat, di SMKA Kuala Lumpur. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Lambai sedikit, kita ada Zaim dan juga Hafiz. Mereka berdua ini tingkatan 5, betul Cikgu Hasmiza? Betul, tingkatan 5. Okey, kali ini kita bukan nak membincangkan mengenai kenapa mereka ada dekat sini juga. Kita nak tahu inilah dia kelab robotik, cikgu kan? Ya, Kita betul. tahu sebut saja kelab robotik, ramai murid-murid kat luar sana tu mungkin macam nak tahu juga, robotik ni dia macam mana? Dia buat robot ke? Lepas tu ada yang lawan-lawan tu ke? Atau macam mana sebenarnya? Inilah, di sinilah, di mana lagi? Tapi cikgu, mungkin sebelum itu juga kan saya nak tahu juga mengenai pengenalan kelab robotik ini. Cikgu, silakan. Kelab robotik untuk sekolah yang memang tak pernah ada lagi. Okey. Tapi sebenarnya kelab robotik ini merupakan satu kelab yang memang dah ada dalam senarai kelab yang kena ada di bawah betul, di sekolah, di bawah KPM. Okey. Jadi sebenarnya mana-mana guru yang berminat untuk buat kelab hanya perlu buat permohonan saja kepada pentadbir. Semudah itulah, buat permohonan dan boleh buka kelab. Dan ahli-ahli pun memang daripada kalangan pelajar lah, semua pelajar, tak ada apa kata mana-mana tingkatan. Semua pelajar boleh terlibat sebab kita ada dia punya silibus tu sesuai untuk semua tingkatan. Okey, saya tu apa lagi yang cikgu boleh kongsikan mengenai pengenalan robotik dan juga mekatronik ni kan? Ya, betul. Biasa orang jarang dengar mekatronik. Betul, Megatron je saya selalu dengar. Robotik ni dia istilah yang orang kata popular di sekolah. Okey. Tapi di universiti dia popular dengan istilah mekatronik. Jadi mereka ini belajar silibus yang di universiti juga ke atau macam mana tu, cikgu? Okey, dia robotik ni sebenarnya dia pecahan kepada mekatronik. Pecahan kepada mekatronik. Ya, dia merupakan robotik ini salah satu pecahan mekatronik. Jadi maksudnya mekatronik yang paling besar, paling atas besar lah. Robotik tu di bawahnya. Ya, pecahan mekatronik. Okey, apa lagi yang cikgu boleh kongsikan juga? Mekatronik ni pula dia satu bidang yang menggabungkan 5 ilmu. Iaitu? 5 disiplin ilmu lah. Mekanikal, elektrik, elektronik, sistem kawalan dengan pengaturcaraan. Dia digabungan 5-5 ni lah. Dia sebut mekatronik kena ada 5-5 elemen ni. Baik. Tapi cikgu, sebenarnya kan untuk kelab robotik ni, kita sebenarnya orang kata bahasa yang betul kita nak panggil kelab robotik dan mekatronik ataupun kelab mekatronik ataupun macam mana yang betul tu term dia, cikgu? Kalau di sekolah kelab robotik lah. Kelab robotik lah. Cuma bila siapa yang nak sambung ke universiti untuk ambil bidang robotik, dia ambil kos mekatronik. Maksudnya dekat sini kalau murid itu memang dah minat dalam dunia robotik ini, betul. Maksudnya kelab robotik itu adalah dia punya permulaan dia. Ya, betul. Mereka pun tak tahu juga kelab ni sebab ni pertama kali kelab tu di sekolah saya yang tubuhkan. Jadi bila saya nak cari keahlian tu, kita baru buat pertama kali dah ada pertandingan. Jadi kalau saya nak buka kepada semua, makan masa lah untuk saya cari pelapis. Betul. Jadi saya cari sendiri. Tapi saya pilih pada pelajar yang orang kata dia... Yang dengar cakap. Bukan. Bukan. Dia terror matematik.
Oh, dia memang ada kena mengena. Ya. Matematik dan juga robotik. Ya, betul. Itu kejap lagi kita akan tahulah kenapa ada kena mengena walaupun bunyi ni macam sama-sama hujung tik-tik-tik kan. Tapi cikgu, kelab robotik ni dia memang ada dekat semua sekolah ke ataupun hanya sekolah-sekolah tertentu saja, cikgu? Setakat ni bukan semua sekolah. Masih banyak lagi sekolah yang tak ada tapi sangat digalakkan kena ada lah. Sebab ramai lagi pelajar kita ni tak kenal. Ada yang berminat tapi dia tak tahu. Kadang-kadang ada pelajar ni dekat sekolah rendah dia dah ambil robotik. Tapi bila dia masuk sekolah menengah tak ada robotik. Oh, macam tu ada juga? Ya, ada. Sebab tu kadang-kadang ada pelajar ni bila dia nak masuk, dia cari sekolah yang ada kelab robotik. Sebab rugilah dia dah ada pengetahuan tu masa di sekolah rendah. Betul. So, dia nak sambung masa sekolah menengah. Kadang-kadang bila tak ada, dia kena cari sendiri kelas lain dekat luar. Itulah bunyinya cikgu agak kecewa sebenarnya ya. Ya. Dan sebenarnya cikgu pun dah lebih 10 tahun, lebih 5 tahun dalam dunia robotik ni cikgu di peringkat sekolah? Lebih kurang 8. Lebih kurang 8 tahun juga. Okey, cikgu, mengenai reka bentuk dia kan. Kalau saya tengok macam-macam bentuk dia berbeza-beza cikgu. Antara robotik dan mekatronik ni juga betul, cikgu kan? Mungkin cikgu boleh terangkan juga, silakan. Okey, untuk reka bentuk yang ada sekarang ni sebenarnya lebih kepada orang kata berbentuk yang robot lah. Okey. Untuk robotik. Tapi dalam kehidupan seharian kita, reka bentuk mekatronik ni kita boleh nampak je dia contohnya macam mesin fotostat. Mesin fotostat itu antara reka bentuk mekatronik lah sebab dia ada semua kelima-lima elemen tu. Mesin fotostat dia ada elektrik. Kan dia nak masukkan api semua kan. Kalau tak boleh hidup. Betul. Lepas tu dia ada elektronik. Untuk dia punya apa, kita nak fotostat tu nombor-nombor kan. Bila dia ada elektronik, automatiklah memang ada pengatur caraan. Dan dia ada sistem kawalan. Lepas tu dia ada mekanikal. Untuk keluarkan apa panggil tali sawat dia namanya. Tali sauh kot saya rasa. Cikgu. Motor dia nak pusingkan dia. Maksudnya kalau nak tahu sekiranya bahan itu merupakan salah satu rekaan mekatronik kan. Dia kena ada 5 elemen ini. Betul. Yang pertama iaitu apa tadi cikgu? Mekanikal. Elektrik. Elektronik. Ada kat tepi ni nanti pandai-pandailah buat keluar kat sini. Lagi? Pengatur caraan. Sistem kawalan. Sistem kawalan. Okey, selain daripada mesin fotostat, mungkin saya pasti mungkin murid-murid macam mana mesin fotostat? Yalah, murid zaman sekarang dia dah lain kan. Apa lagi antara mesin yang orang kata agak mudah? Kalau macam drone tu, drone. Drone boleh? Betul. Drone pun boleh juga? Betul. Ni betul-betul ke? Ya, betul. Ada. Drone pun salah satu lah daripada produk mekatronik. Yang kat sini nak tunjuk sesuatu ke, cikgu? Ada gambar drone kan? Boleh tunjukkan. Cuba tunjuk gambar drone. Tunjuklah antaranya apa dia kan. Apa lagi? Jangan senang-senang buat duit kat situ. Dia duduk je, dia senyum je. Apa saya nak buat? Kita tunjuk apa lagi gambar yang ada. Banyak sangat reka bentuk mekatronik yang ada dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita ada drone. Tunjuk lagi sekali Hafiz. Cepat sangat awak letak. Okey, kita ada drone. Ini merupakan salah satu reka bentuk mekatronik yang ada 5 elemen. Okey, lagi selain daripada drone tu mungkin Zaim pula boleh tunjukkan apa selain daripada drone kita ada apa juga. Ini agak susah sikit. Oh, ini. Yang dekat bulan tu. Ya, betul. Yang ini jangan gerak-gerak nanti murid-murid pun terteling-teling kepala dia tengok. Ya, betul. Ini dia. Ini mesin yang digunakan di bulan pula. Planet Marikh pun ada juga kan? Ada Planet Marikh. Fungsi dia untuk apa? Pandai-pandailah Google. Sebab dia semua produk reka bentuk mekatronik ni dia memang dicipta ada tujuan dia. Dia adalah fungsi dia, bukan yang kata saja-saja ni kenapa ada robot ni saja-saja dia untuk lawan-lawan sesama sendiri ke tak. Semua ada fungsi. Macam robot yang kita hantar dekat Planet Marikh tu kan. Saintis untuk dia check lah. Permukaan dekat plane. Sekarang takkan kita nak hantar manusia pula pergi sana kan. Takut nanti jadi apa-apa pula. Ya, kita boleh hantar mereka berdua cikgu. Tapi cikgu, saya nak tahu juga kan, apa antara orang kata aktiviti yang dijalankan di kelab robotik ni juga? Adakah dia memang menghasilkan robotik sahaja ke atau ada yang lain juga? Kita boleh terangkan? Kita ajar buat pengatur caraan. Pengatur caraan. Pengatur tu coding lah. Istilah muda dia coding. Sebab nak bagi robot ni gerak, guna coding lah. Betul. Pengatur caraan. Baik. Okey, coding. Lepas tu, bina robot lah. Bina robot. Bina robot ni memang yang biasalah. Bila masuk pertandingan pun kena bina robot. Tapi robot yang dibina tu berbeza. Ya, dia ikut pada task yang kita nak. Contohnya robot tu dia kena tolak blok ke. Ataupun dia kena scan kad ke. Dia bergantung pada task yang dia kena buat lah.
Lepas tu yang paling menarik, robot inovasi. Tapi saya tak bawa. Yang ni inovasi jugalah cikgu. Yang ni yang selalu dekat kedai makan yang dia hantar air, dia hantar makanan. Itu pun salah satu Dia juga boleh ke? jadi inovasi, tapi ini inovasi yang robot yang memang kita dah ada sedia barang-barang dia. Biasanya inovasi ni yang kita guna dia punya apa kata chip dia, tapi kita buat sendiri robot dia. Okey. Jadi cikgu, sebenarnya nak masuk kelab robotik ni, matematik memang kena mahir lah. Memang kena. Lepas apa lagi saya pada matematik, sebab kalau nak kata matematik saya memang dah memang terlebih layak dah kan. Saya pada matematik apa lagi cikgu? Kena minat komputer dan mahir guna komputer. Tapi biasanya budak-budak zaman sekarang ni komputer tu dia lebih terror lah daripada kita. Dia komputer sebenarnya. Kadang-kadang kita yang tanya dia pula. Nampak tak? Itu baru sikit tau cikgu kongsikan mengenai apa yang menariknya mengenai kelab robotik ini. Betul cikgu? Betul. Okey, banyak lagi cikgu akan kongsikan, tapi semuanya selepas ini di dalam kelab dan persatuan. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasmiza kita. Cikgu, kalau kita bercakap mengenai robotik ni kan, ada yang automatik, ada yang manual, ada yang hybrid. Itu dah kereta cikgu kan. Tapi sebenarnya dalam robotik ni katanya juga ada beberapa jenis kan. Ada yang automatik dan juga separa automatik. Mungkin cikgu boleh terangkan juga mengenai perkara itu cikgu. Biasanya produk Mechatronic ini ada dua fungsi tu lah. Ada yang boleh berfungsi secara automatik, ada yang separa automatik lah. Kalau automatik, apa produk dia? Kalau automatik, apakah antara produk-produknya, wahai sahabat saya? Antara produk automatik ialah contoh macam mesin basuh. Mesin basuh. Itu yang automatik. Automatik. Separa automatik. Separa automatik. Hafiz bagi satu. Pening. Apa antara separa automatik? Contoh separa automatik dalam robotik ni. Contohnya Mungkin Zaim boleh bantu Zaim antaranya? contohnya macam Drone. Itulah antaranya cikgu Nampak tak? Kalau yang automatik tu seperti mesin basuh. Kalau yang separa automatik tu antara kita boleh panggil gadget lah kan. Gadget yang seperti kita kawal. Yang kita kawal. Ya. Seperti drone juga cikgu. Okey, tapi kalau kali ini cikgu ingin bercakap juga mengenai asas mikro pengawal dan sistem kawalan. Apa sebenarnya mikro pengawal tu, cikgu? Dia mikro pengawal tu dia peranti kawalan. Kecil je. Tunjuk cikgu, tunjuk. Nampak tak? Itulah sebenarnya ada mikro beberapa pengawal. jenis lah. Dia kecil tapi fungsi dia sangat banyak. Okey. Sebab dalam Mungkin saya nak tengok dan sentuh juga. Inilah dia rupa mikro pengawal. Nampak tak dekat sini? Dia kecil je. Betul cikgu? Betul. Ni kalau dalam bahasa Inggeris apa dia punya perkataan ni cikgu? Nampak? Kalau tak nampak, Microcontroller. Microcontroller. Apa fungsi dia cikgu? Dalam ni dia ada CPU. Kenapa? CPU, chip. Unit pemprosesan pusat. Dia kecil tapi dalam tu dia ada CPU, dia ada RAM, random access dalam ni. Dalam ni? Ya. Dia sama seperti ni cikgu. Macam telefon bimbit, smartphone. Betul. Yang ada A15, A16 semua tu. Cuma ada yang kata dia sama juga macam komputer, tapi komputer tu dia guna kuasa yang lebih banyak. Yang ni dia kurang sikit. Itulah fungsi mikro pengawal ni cikgu. Lepas tu dia ada data untuk input dan output. Maksudnya segala yang pelajar buat programming tu, segala yang murid buat programming, akan masuk dalam ni lah. Dalam mikro pengawal ni. Jadi inilah dia punya, orang kata kepala dia, betul. Otak dia. Ini otak dia. Kecil otak dia. Tapi Betul. kecil-kecil Otak pun dia. jangan main-main tau. Dia dapat menggerakkan sesuatu robot itu. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, apa lagi cikgu boleh terangkan yang saya sendiri tak tahu dan juga mungkin ada murid-murid juga tak tahu mengenai mikro pengawal dan sistem kawalan ni, cikgu? Dia bila ada mikro pengawal, akan ada sistem kawalan lah.
Sistem kawalan ni kita boleh tengok pada papan papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal. Ini contoh papan, salah satu contoh papan mikro pengawal lah, Arduino. Sambil-sambil saya menunjukkan papan mikro pengawal ini, cikgu boleh terangkan, cikgu. Sebab silakan. mikro pengawal ni dia akan berada pada papan ni. Jadi papan ni lah yang kita panggil sistem kawalan lah. Papan ni yang akan mengarah, mengawal atur untuk pastikan reka bentuk mekatronik itu berfungsi secara automatik. Oh, ini orang panggil sistem kawalan. Motherboard ni ke? Inilah motherboard kan? Betul, motherboard. Nampak tak? Saya budak robotik. Wah, inilah orang panggil motherboard kan? Betul, Kadang-kadang sistem kawalan. orang kata phone kita selalu kenapa dia rosak kan? Motherboard awak kena tukar. Inilah dia dipanggilnya, betul cikgu? Betul. Dan bahasa Melayunya adalah sistem kawalan. Sistem kawalan. Okey, ini kita panggil papan, nama dia papan mikro pengawal lah. Papan mikro pengawal. Tapi ini jenis Arduino. Jadi bahasa pengaturcaraan yang mari cikgu, saya tunjuk kenapa. Oh, ini lain sikit. Ini nampak lebih canggih sebenarnya. Kalau yang nampak ini, yang robot ni guna yang inilah. Sebenarnya lebih mudah lah yang ini. Oh, ini lagi mudah? Sebab kita pelajar yang nak masukkan data tu akan guna kabel je. Kabel yang macam ni. Kalau yang ini kita kena guna wire dia tu. Oh, kabel tepi ni nampak tu. Yang macam mudah selalu lah yang ini. Yang internet punya port tu cikgu kan? Ya, betul. Sebenarnya kalau guna yang ni murid-murid sekolah rendah sangat mudah lah. Memang mereka dah boleh belajar. Sekolah rendah dah pakai benda ni. Kalau sebenarnya di China. Sebab ini produk China. Robot ni dia daripada company MacBlock daripada China. Mereka memang latih murid-murid mereka dari sekolah rendah lagi. Cikgu, yelah kita tahu kan zaman sekarang benda-benda gadget, benda-benda elektronik ni semua made in China kan? Ya, Saya pun made in bukan China. Okey. Apa lagi cikgu yang cikgu boleh kongsikan mengenai apa ni cikgu? Orang panggil motherboard lah kalau saya nak sebut lah kan? Motherboard. Apa lagi? Ada banyaklah jenis, ada yang microbit. Tapi setiap papan pengawal ni dia akan guna bahasa pengaturcaraan yang berbeza lah. Okey. Mungkin siapa yang baru menyaksikan Kelab dan Persatuan kan, mungkin anda semua tertanya-tanya kan. Sebenarnya fungsi motherboard tu apa ya Abang Akmal? Dia lagi sekali adalah ni, benda ni mikro pengawal ni diletakkan dekat sini, papan betul? Papan mikro pengawal. Papan muka papan mikro pengawal dekat sini lah fungsinya dari segi segala-galanya kan. Kita punya coding. Kita punya coding input dan dekat papan ni adalah kalau boleh tengoklah ada buzzer, ada bahagian motor. Okey. Raut motor. Inilah orang kata jantung kan? Betul tak? Jantung robot tu sendiri kan? Semua kalau ini kawalan rosak habis. Sebab sistem kawalan semua berada di sini. Oh. Dapat buzzer. Okey. Motor. Baik. Okey, cikgu. Apa lagi? Mungkin cikgu boleh terangkan juga sistem kawalan tu cikgu. Dan kata ada contoh juga kan? Ini antara contoh-contohnya lah. Banyak sebenarnya. Cikgu, kalau macam yang alat kawalan tu cikgu. Ini biasa punya lah kan? Ini lain sikit lah ni. Sebab ini alat kawalan ni murid pun kena buat juga dia punya pengaturcaraan ni. Okey, baik. Saya pasti sedikit sebanyak pun kita dah tahu dah mengenai robotik ni cikgu. Ada mikro pengawal, ada motherboard dan macam-macam lagi. Dan sekarang ini katanya Zaib dan Hafiz cikgu, kita akan uji mereka. Adakah mereka hanya duduk sahaja ataupun mereka ni betul-betul ahli kelab robotik? Boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik cikgu. Kita mulakan yang mana mereka di atas meja ni dah ada buzzer kan? Cuba bunyikan buzzer dulu. Lagi sekali. Itu dia bunyi dia. Okey. Baik. Alright, duduk tegak, senyum. Okey. Cikgu, kita mulakan inilah quiz pop bagi kelab robotik. Pusingan yang pertama, soalan daripada Cikgu Hasmiza. Silakan. Siapa boleh terangkan cikgu maksud mikro pengawal? Siapa yang tekan dulu tadi? Okey, Hafiz. Ya. Hafiz. Okey. Soalannya lagi sekali. Maksud mikro pengawal. Maksud mikro pengawal. Silakan. Apa yang awak faham? Daripada apa yang saya faham. Masa dah tamat cikgu. Mungkin kita boleh buka kepada. Okey, minta maaf. Okey, Hafiz, silakan. Mikro pengawal ialah satu sistem yang terdiri daripada satu chip. Lepas tu dia terdiri daripada unit pemprosesan pusat, CPU, RAM, ROM dan port input-output. Awak kalau memberikan jawapan pandang saya, abang pun tak tahu itu betul ke, itu salah ke. Cikgu yang ada jawapan. Cikgu,
Adakah betul atau salah? Betul. Tahniah. Tepuklah kawan awak. Okey, soalan seterusnya, cikgu. Okey. Kegunaan mikro pengawal. Laju. Silakan. Okay. Kegunaan mikropengawal ni dia untuk menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengatur caraan yang dimasukkan ke dalam mikropengawal tersebut. Oh, cikgu, saya rasa dia hafal jawapan cikgu. Betul ke cikgu? Dia hafal tu masa saya tengah bercakap tu. Terus masuk. Betul ke? Betul. Betul. Okey, tanya juga. Agak susah soalan tu juga cikgu. Saya lupa nak kongsikan. Sebenarnya buzzer yang ada atas meja ni, Okey. murid yang buat sendiri. Wah, boleh tunjukkan sikit. Memang guna tunjuk bukan tekan. Kan ada perbezaan tu, tunjuk dengan tekan. Itu dia. Mereka buatlah cikgu. Ya, kita guna ni lah papan mikro pengawal. Okey, cuba tunjuk lagi sekali. Nampak tak dekat bawah tu ada papan mikro pengawal dan disambung dengan bateri lah. Itu bateri dia. Bateri dia ada dekat bawah tu. Nampak tak? Dekat situ. Ini buat sendiri cikgu Ini yang kata salah satu inovasi lah dalam robotik. Baik, alright. Kita ada soalan terakhir cikgu. Sebelum kita nak berhenti rehat. Yang ini siapa yang dapat jawab, dialah pemenangnya. Boleh? Boleh okey, cikgu. Boleh saya baca soalan tu? Teringin. Okey. Soalan dia dengan baik-baik, panjang Soalan dia, apakah kegunaan mikro pengawal? Jawapannya? Ini je soalan dia. Apakah kegunaan mikro pengawal? Siapa nak jawab? Okey. Zaim, silakan. Mikropengawal untuk menjalankan kawalan mudah. Berdasarkan pengatur caraan yang dimuat ke dalam cikgu, saya rasa dia tengok jawapan ni cikgu. Jawapan dia, tata bahasa dia sama ni cikgu. Alright, nampak kita pun dah ada pemenang untuk kuis robotik kali ni cikgu. Kita bagi tepukan dekat Zaid. Tak sia-sia saya ajar dia cikgu kan. Okeylah, kita nak berjaya kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi cikgu akan kongsikan kepada anda semuanya selepas ini dalam Kelab dan Persatuan. Okey, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, sebelum kita nak menghasilkan robot ni kan, kita kena tahu komponen asas dia terlebih dahulu, betul kan? Betul. Silakan cikgu, apa antara komponen asas nak buat robot ni? Okey, ni model robot yang dah siap dipasang lah. Okey, nama robot dia? Ni model robot M-Bot. Robot M-Bot. Kenapa dipanggil robot M-Bot, cikgu? Ini memang daripada company ni, MateBlock. Dia syarikat MateBlock. Syarikat di China. Memang nama robot ni robot M-Bot. Robot M-Bot. Dan robot ni dia memang nampak comel lah. Sebab sesuai untuk murid sekolah rendah. Okey, yang mana murid-murid ataupun ahli-ahli kelab robot ini mereka akan menghasilkan robot M-Bot ni lah cikgu. Robot M-Bot, ya betul. Mari sini. Ini dia. Nampak tak? Inilah robot M-Bot yang kita akan hasilkan. Tapi sebelum tu kita nak kenal terlebih dahulu komponen asas yang ada dekat robot M-Bot ni. Nampak kat belakang ni pun ada huruf M. Okey cikgu. Jom kita tengok apakah antara komponen dia. Okey, yang pertama kita ada apa? Saya tak sinilah. Tayar. Tayar. Dia ada tayar ni, ada macam-macam jenis. Tapi tayar yang kat robot ni dia lebih grip lah. Dia lebih apa kata? Lebih mencengkam. Lebih mencengkam, ya betul. Lebih mencengkam. Okey. Jadi murid boleh tunjuk tayar. Tayar yang tayar dulu kita kenal tayar, ya. Ini antara komponen yang pertama, tayar. Tayar ni kalau kita tengok dia ada bunga cikgu kan? Untuk cengkaman. Pegang elok-elok sikit, awak mesti nak pegang je. Ish, awak ni kan. Tayar dan ni komponen dalam dia. Okey. Ni sekali. Sekali dengan dalam dia. Dia punya rim dia. Sport rim dia. Tengok. Ni murid kena pasang sendiri. Okey, itu dia antara dua komponen yang ada. Salah satunya tayar dan juga dia punya sport rim dia kan? Ya, betul. Betul ke bagi sport rim cikgu? Okey, seterusnya cikgu. Apa lagi? Motor. Mana motor dia? Okey, tunjuk dekat mereka cikgu. Tunjuk dekat murid-murid. Ini motor tu, nampak? Dekat situ yang warna kuning tu cikgu kan? Ada dua. Tunjukkan mana satu motor dia. Dia ada satu je. Ada dua. Tunjuk dua-dua.
ini adalah motor dia yang berada dekat permukaan bawah tu kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Tak ada motor, tak geraklah tayar. Oh, betul juga, cikgu. Itu motor dia. Motor kena ada. Itu dia. Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Chassis lah. Body untuk robot. Mana satu? Badan robot ni. Oh, ni dia punya Chassis. chassis dia. Okey, tunjuk. badan Awak cukup tenang di situ ya, memegang chassis tersebut. Pegang betul-betul, tunjukkan dekat mereka. Kawan-kawan, murid-murid, inilah dia chassis robot M-Bot ni. Itu. Okey. Dua tangan. Itu dia. Okey, senyum. Okey, pusing sikit. Okey, seterusnya cikgu. Okey, dia punya ni lah motherboard. Motherboard dia. Motherboard dia. Dia punya jantung dia. Pengawal. Kita tunjuk. Okey. Inilah dia. Ini tadi pun kita dah tunjukkan kan, betul cikgu? Kelebihan papan dia sebab dia dah ada sarung dia lah. Kalau yang saya tunjuk tadi tu, ada jenis robot yang macam ni contohnya kita buat, dia tak ada sarung. Tak ada casing dia. Ada yang sarung dan ada yang tak ada sarung. Tapi pelajar sebenarnya dia boleh je buat sarung sendiri. Mengikut kreativiti pelajar. Itu yang kita panggil inovasi. Okey, baik. Selain daripada dia punya motherboard, apa lagi cikgu? Adakah itu sahaja? Ada lagi. Lampu dia. Ada lampu ke ni? Deria. Deria? Deria panggil. Sensor ataupun deria. Okey. Sensor. Cuba tunjuk mana awak punya deria. Mana awak punya deria? Mana komponen yang deria ataupun sensor tu? Ini kita panggil RGB line follower. RGB? Line follower. Sebab dia ada 4 lampu. Okey, tunjuk betul-betul. Awak ni kan saya potong tangan awak kan? Okey, ini dia yang dipegang oleh Zaim. Inilah dia punya sensor. Pusing-pusing sikit. Sebab murid-murid nak tengok, ini rupa sensor dia atau deria dia. Ini Itu sebenarnya dia. Okey. Sensor warna. Jadi dua jenis. Satu yang inilah. Baik. Tapi sebab yang robot ni saya pasang yang ini RGB ni, RGB ni lebih tepat. Sebab yang ini dia ada 2 lampu. Maksudnya bila kita letak robot tu, dia nak scan jalan warna, ada 2 lampu je lah yang boleh scan. Tapi kalau RGB ni kita ada 4. Jadi bila dia nak scan jalan tu, lebih tepat lah. Sebab dia ada 4. Maksudnya lagi banyak deria, lagi banyak, lagi bagus lah robot itu. Lagi bagus ya, orang kata lagi tepat lah. Dia punya bacaan warna di jalan tu. Dia lebih tepat. Dia orang kata macam sensing kat kereta pun dah banyak dah kan? Ya, betul. Okey, apa lagi cikgu antara komponen yang kita kena ambil tahu? Tertinggal. Bateri. Bateri ada tertinggal kat situ ke? Boleh tunjukkan mana satu? Ada motor, tak ada bateri pun tak boleh gerak juga. Tak ada motor, tak ada bateri. Ada motor, ada bateri, tak ada bateri pun tak boleh juga. Ni penyorok sikit kalau kat robot ni tak nampak. Mungkin boleh tunjukkan sikit. Itu bateri dia. Yang warna hitam pula kan? Baterinya cikgu. Kita pelekat dia. Laju dia pusing-pusing. Macam tu. Okey, stay. Okey, pusing yang ke belakang pula. Perlahan-lahan. Ni sebab bateri ni dia ada sarung dia dalam casing. Sebenarnya bateri macam biasa lah. Ni dah ada sarung. Baik, bateri pun dah tahu, sensing pun dah tahu. Apa lagi cikgu kita nak kena tahu? Ni yang mata ni. Ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor. Yang mana satu? Ultrasonic sensor. Okey. Mana satu? Itu. Ini dia. Ini dia punya ultrasonic sensor. Ni dia yang untuk tak nak bagi langgar. Biasanya kita ada guna kat kereta, reverse camera. Reverse camera, front sensor, rear sensor. Ini yang kata dalam versi yang kecil lah, yang besar ni di kereta lah. Ultrasonic sensor. Okey, jadi itulah dia antara bahan-bahan ni cikgu. Ya. Cikgu, kalau saya dapat tengok dekat atas meja mereka ada satu kertas A4 tu cikgu. Apa sebenarnya tu cikgu? Ini antara gambar komponen. Betul. Di robot M-Bot itu. Ya. Ni gambar komponen asas. Baik. Mungkin alang-alang Hafiz ada dekat situ kan? Hafiz mungkin boleh beritahu, perkenalkan satu persatu apa yang ada dekat gambar tu. Silakan. Yang pertama. Yang pertama dia ada macam cikgu saya cakap tadi. Ada dia punya M-Core dia. M-Core? Yang ni. Okey, tunjuk. Okey. Baik, awak cakap, Zaim tunjuk. Barulah kerjasama kan? Betul. Kalau tak yang sebelah tu. Okey, yang kedua seterusnya? Yang kedua dia ada cases dia. Okey. Dia punya rangka untuk baik, ini cikgu ada terangkan juga tadi, ada tunjukkan tadi. Okey, seterusnya?
Seterusnya ultrasonic sensor, iaitu mata tadi. Mata tadi. Okey. Macam tu. Okey. Lepas mata dia, Kita ada line follower sensor. Line follower sensor yang ada 4 dekat bawah tu tadi. okey. Betul. Alright. Seterusnya yang kuning tu bateri, betul? Yang kuning tu motor. Ya. Apalah, dah pakai cermin mata pun tak nampak lagi. Okey, seterusnya. Seterusnya kita ada mini wheel, tayar kecil dia Okey. untuk bantu pergerakan robot ni. Lagi lepas itu, Kita ada dua tayar besar tu Okey. yang ada grip dia tu. Kemudian Kemudian kita ada kabel untuk cucuk wayar dengan port pada M-core kita. okey. Seterusnya kita ada beberapa skru untuk sambungkan robot ni dengan komponen-komponen dia. Okey. Dan dan seterusnya apa lagi? Kalau saya nampak tu yang 4 tray kat bawah tu apa dia, Zaim? 4 tray kat bawah tu, Zaim pula Hafiz. Yang tu. Kita ada dekat sini dia tunjuk battery holder. Okey. Tapi sebab battery holder ni kita pakai hanya untuk bateri yang tak perlu charge. Tapi kita dekat sini diberi bateri yang rechargeable. Okey. Jadi kita ada Tak gunalah yang tu. Kita Okey. guna yang Rechargeable. Yang senang. Dan yang terakhir sekali hujung tu apa dia? Hujung sekali screwdriver untuk pasang ni. Ya, kalau screwdriver pun murid tak tahu juga. Dia boleh. Ya. Tapi kan cikgu, saya nak tahu jugalah kan, macam mana murid-murid ni dia nak tahu antara komponen-komponen asas yang ada dekat robot M-Bot ni, cikgu? Adakah mereka kena pandai-pandai lah nak tahu yang mana satu ke atau macam mana tu, cikgu? Kenapa pentingnya juga? Ada buku panduan. Oh, ada buku panduan. Jadi kalau memang kita dapat set robot tu dalam kotak dia memang sekali dengan buku panduan dia. Ini dia. Buku panduan. Jadi murid-murid pun boleh tengok dekat sini kan. Ya, betul. Tengok dekat sini apa antara komponen-komponen yang ada dekat M-Bot ini supaya nanti bila mereka pun dah tahu, cikgu kan, diorang pun tahulah nak pasang, betul? Betul. Ini dia. Wah. Cikgu, tapi kalau saya tengok kan banyak komponen-komponen yang kecil-kecil kan. Ini kalau hilang ni macam mana, cikgu? Atau tercicir ke macam mana tu? Biasa kalau hilang sebab dia memang ada skru dia halus sangat. Betul. Kalau saya tunjuk yang ni, halus sangat. Tak Okey. sampai tak nampak. Mungkin yang ni kita tak payah nak zoom sebab dia memang Memang halus betul. nampak? Zoom lah kalau boleh. Memang kecil. Okey, cikgu pegang, cikgu. Cikgu pegang, cikgu. Cikgu jangan gelak dulu, cikgu. Cikgu pegang dulu. Itu, nampak tak? Jangan tengok dekat cermin mata cikgu. Tengok dekat jari cikgu tu, kecil je skru dia. Betul, cikgu? Sangat kecil dan skru ni lah selalu hilang. Okey cikgu. Baik, kita pun dah tahu dah Selalu antara komponen-komponen dia kan. Dan saya pasti cikgu pun dah tak sabar nak pasang kan. Okey, tapi kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Itulah dia murid-murid persembahan daripada robot saya. Jadi bagi robot M-Bot, mesti semua dah tak sabar dah kan macam mana kita nak pasang dan dapat menyiapkan kita punya kerja robotik kita kali ini. Betul, cikgu? Betul. Jom kita pasang. Jom. Tapi sebelum nak pasang tu, cikgu nak katakan sesuatu kan pasal kita nak pasang juga, betul? Ya, betul. Siapa yang akan pasang? Cakaplah, cikgu. Murid-murid saya. Ya, silakan. Apa lagi cikgu nak terangkan? Okey, murid-murid ni akan pasang komponen asas robot ni sehingga menjadi robot lah. Seperti robot yang aku nak pasang tadi. Aku meletakkan tadi. Maaf. Betul cikgu. Nampak? Cikgu saya cakap saya dah dekat sini. Okey. Baik, bukan apa. Kita dah tahu dah komponen dia kan. Dan sekarang ni kita nak tahulah macam mana cara pemasangan kan bagi robot M-Bot. Jadi dekat di sebelah kanan kita, cikgu, Zaim dan Hafiz, mereka akan memasang robot M-Bot ini. Silakan. Sambil mereka pasang, cikgu akan memberitahu langkah-langkahnya. Silakan. Okay, langkah pertama, murid-murid ni kena pasang motor dulu. Okey. Tapi dekat sini motor dah dipasang. Okey, ni motor. Pasang di sini. Okey. Ada lubang pada kesis ni. Dia boleh masukkan motor.
Dan di lubang kesis ni, kita masukkan skru lah. Okey. Saya tunjuk contoh. Aha. Skru yang kecil tu kan? Oh bukan, skru yang besar panjang tu. Skru Okey. dan nut. Okay, bila dah masukkan skru kat sini, Aha. matikan dengan nut lah. Okey, kita juga boleh tengok dekat atas meja ini. Cikgu, yang sekarang ini mereka tengah pasang bahagian mana tu, cikgu? Mereka dah pasang pada bahagian motherboard. Oh, okey. Yang mana mereka dah dalam 20% lah kan? Ya. Siap. Okey, dah Tinggal untuk masukkan tayar, ready sikit lah. Okey. Ada tayar dengan yang perim dia lah. Masukkan je. Masukkan je. Macam tu, masukkan sahaja. Dah masukkan, lepas tu dia nak masukkan dekat dia punya rangka badan dia tu, cikgu Kalau kan? ikut pada rangka ni dah ada ruang putih ni. So masukkan je lah. Sambungkan je. Oh, macam tu cikgu. Lepas tu yang nampak diorang tengah skrukan tu, skru apa tu cikgu? Okey, bila dah masukkan tayar Ya. pada ruang putih tu, kalau kita tak letak skru, kita boleh tarik je, cabut. Ketat pula. Jadi nak pastikan robot tu bergerak dengan tak tercabut tayar dia, kena matikan dengan skru. Kena matikan dengan skru. Ya, pasang skru. Matikan tayar tu. Satu tayar dah siap. Tayar yang belah sana pula, kalau you dapat Ada tengok. skru dia. Nampak tak cara pemasangan dia, cikgu? Pastikan masuk di ruang yang telah disediakan, Ya, betul? betul. Dah ada ruang. Takut Sebab dia tu, tak gerak. saya kata tadi, robot ni murid-murid sekolah rendah pun boleh belajar sebenarnya. Boleh pasang sendiri. Seawal usia sekolah rendah dah boleh belajar. Cikgu, sambil-sambil mereka tengah pasang tu kan, saya dapat lihat robot M-Bot ni sebenarnya dia adalah automatik dan bukan separa automatik kan? Kita boleh buat automatik dan separa automatik. Oh, boleh juga separa Ya. automatik? Yang Akmal buat tadi tu automatik. Wah, nampak tak yang Akmal buat tadi Tekan tadi. Itu adalah automatik. Automatik. Yang mana kita tekan saja butang dia, dia akan gerak sendirilah. Akan gerak sendiri. Yang separa automatik tu memakai Yang alat kawalan memakai, jauh. Ya, alat kawalan. Itu separa automatik. Okey, cikgu, saya nampak sekarang diorang tengah masukkan apa tu, cikgu? Sensor Okey, RGB. RGB. RGB itu. Ini agak rumit sikit lah. Kenapa, cikgu? Sebab dia kena gabung dengan tayar kecil. Sebab dia di tempat yang sama. Jadi dia kena lekat ni, RGB ni, sensor ni dengan tayar ni sekali. Okey, lepas tu cikgu apa lagi, cikgu? Saya tengok tu diorang tengah pasang apa tu? Itu yang sukar tu. Sebab dia kena pasang dua komponen. Okey. Jadi seorang kena pegang, seorang kena masukkan skru. Lepas tu nak cari komponen yang betul. Tapi semua langkah-langkah ini memang telah diajar oleh guru-guru di sekolah, Ya, betul. dan juga ada juga di orang kata buku panduan kan? Panduan, dan ada yang buat online pun ada. Oh, buat online pun ada juga. Kita boleh buka je dekat website tu. Ataupun ada yang share dekat YouTube. Ya. Ya, cikgu, untuk yang baru nak belajar kan untuk pemasangan robot M-Bot ni kan, cikgu. Orang kata adakah dalam masa satu hari kita dah mahir dah pasang robot M-Bot ni, cikgu? Kalau ikutkan satu hari boleh untuk pasang. Satu hari, cikgu Pasang sebenarnya tak susah. Apa yang susahnya? Coding. Pengaturcaraan dia yang susah. Untuk pasang sangat mudahnya. Tak sampai ke setengah hari. Tak sampai setengah hari, bergantung jugalah. Bergantunglah. Tapi Bergantung jugalah. yang susah tu kalau kita nak tambah dia tinggi lagi ke. Macam yang depan ni ke, Ya, cikgu? betul lah. Tapi robot ni tak sampai tahap yang depan ni lah. Tapi nak kata komponen dia boleh tinggi lagi. Dan dia boleh tangan yang berpusing ke. Tangan berpusing, macam cikgu? tu, contoh tu tangan tu berpusing tu. Mana? Oh, yang ni. Ini saya boleh gerakkan ke, cikgu? Boleh. Yang ni tak. Oh, ini tak boleh? Macam ni kan. Oh, ini. Ni makan masa ini pun nampak boleh tercabut. Sebab jadi ini pun maksud- perlukan kemahiran. Jadi ini maksudnya aksesori tambahan lah, cikgu? Aksesori tambahan. Okey, nampak tak? Ini So, aksesori. pelajar dia kena guna kreativiti dia. Kalau dia nak bina robot tu yang canggih, yang mengikut apa kata permintaan pada pertandingan tu lah. Apa dia punya arahan yang dia kena buat. Apa tugasan yang robot tu kena buat. Okey. Maksudnya yang ini memang robot M-Bot. Robot M-Bot. Tetapi kita boleh tambahkan lagi aksesorinya di atas badan robot M-Bot ni lah. Ya. Macam ni kita panggil servo, motor servo untuk sebenarnya dia macam ni kan. Dia nak ambil barang. Oh, dia nak so dia nak kita buat mencengkam coding tu. dia, dia cengkam. Dia akan boleh macam ni lah. Oh, itu dipanggil tangan pusing. Tangan pusing. Oh, tangan pusing. Okey. Cikgu, sekarang ni apa yang mereka sedang lakukan, cikgu? Dia dah pasang ultrasonic.
Mata dia. Ultrasonik saya hilang. Okey. Cikgu, antara kesemua kan pemasangan robot M-Bot ni kan, sebenarnya yang paling betul-betul murid kena berikan perhatian yang sepenuhnya dekat bahagian mana, cikgu? Sensor. Bagi Sensor? sensor. Kenapa sensor bukan sensing, cikgu? Sensor ni dia pelajar ni dia kena tahu tempat yang sesuai untuk pasang sensor itulah. Sebab kalau dia pasang, contohnya sensor ni saya pasang kat depan, Okey. dia pasang kat tepi. Ha. Dia macam mana dia nak detect arahan tu? Maksudnya dia nak pasang sensor ni kena mengikut pada arahan tu. Dan ni pun kita panggil strategi lah. Macam kita nak pasang line follower kan. Kat mana yang sesuai? Kat depan ni ke? Kat belakang ni ke? Dekat atas ke? Kat atas ke? Ke bawah Kalau kat ke? atas, dia kena pandai main benda tu lah dengan tas dia. Ada Sebab- juga robot yang memang dia pasang ultrasonik kat belah tepi. Okey. Tapi bergantung pada tugasan yang dia kena buat. Maksudnya memang robot tu dia perlu jalan tapi dia kena detect barang tu belah tepi. So bolehlah sensor tu kat tepi. Dan Tak saya perlulah kat pasti depan. juga, cikgu kan, bila kita dah siap pasang ni, mesti akan ada satu keadaan yang mana dah siap, dah ikut dah betul. Ya. Tiba-tiba dia tak hidup lah, cikgu. Betul. Itu sebab apa, cikgu? Memang kita kena cek balik. Dia punya motor ke rosak, ataupun dia punya, kalau kita dah masukkan dia punya pengatur caraan, kita tengok dulu dia punya kabel ke salah port. Okey. Ataupun kalau kita buat untuk coding ultrasonik tapi dia tak detect, cuba kita ambil ultrasonik yang lain. Sebab barang-barang ni dia mudah jugalah rosak. Memang kadang-kadang pelajar berbuat cakap, kenapa dia tak jadi, cikgu? Kita tengok dulu coding dia. Kalau coding betul, kita cuba pula barang-barang yang lain lah. Kadang-kadang barang-barang ni okey je, coding pelajar tu yang salah. Maksudnya untuk pemasangan robot M-Bot ni, dia kena ada satu strategi, betul? Betul. Kena Sebab ada kalau strategi. kita langkah je mana-mana dia punya langkah dia, memang berlangkah-langkah lah, cikgu kan, kita Maksudnya- kena buat balik. Maksudnya buat robot ni bukan kita buat ikut sesuka hati kita. Cikgu, saya nampak diorang dah pasang dah tu torchlight, cikgu. Torchlight atas tu, cikgu. Ini dah berapa peratus dah siap ni, cikgu? Kalau kita dapat lihat, cikgu. 80. 80. 80. Lagi 20% dah nak siap. Okey, apa lagi yang tak pasang lagi tu, Hafiz? Mungkin boleh beritahu dekat sana. Apa yang berlaku dekat sana tu? Dengan kata ribut hujan je. Over to you, Hafiz. Jadi sekarang kita punya pemasangan dah betul-betul hampir siap dah. Cuma Sambil cakap, tinggal- tangan pun sambil berjalan. kita tinggal pasang wayar dia saja dan sambung ke board dia. Dan lepas tu dah siap. Sudah habis. Okey, baik. Kita nak tengok ni sama ada yang itu boleh hidup lah, cikgu tu tadi. Ini belum. Belum lagi? Sebab tak ada coding. Tak ada coding. masukkan lagi apa-apa coding. Okey. Nampak tak? Kita cakap punya penerangan tak sampai 10 minit cikgu dah siap. Betul. Ya, baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kejap lagi kita akan lihat macam mana hasil dia. Tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh berikan rumusan mengenai kelab robotik yang kita dah pelajari kali ini. Silakan cikgu. Untuk belajar robotik ni, kena ada ilmu jugalah. Maksudnya nak belajar ni kena berguru. Sedangkan saya sendiri pun, saya ada gurulah yang saya ikut. Sebab dia kan ilmu yang kata sedang berkembang dan sangat digalakkan untuk belajar. Jadi kita kena belajar dengan guru yang betul dan jangan berhenti sebab kadang-kadang buat benda ni boleh stres. Dia tak jadi kan, dia stres kan. Dia rasa macam kita dah berikan sepenuhnya 100% tumpuan dan konsentrasi kan. Rasa tak jadi. Tak jadi. Rasa kita pun stop. Ya. Janganlah. Dia memang makan masa yang lama. Dan jangan putus asa lah. Lagi satu, ibu apa pun dia perlulah galakkan anak-anak sekarang untuk belajar coding. Sebab kita pun nak mengejar apa kata IR 4.0 kan. Ya, cikgu. Revolusi 4.0 tu. Selain daripada galakan KPM pun untuk progress STEM. Jadi kalau boleh setiap keluarga tu anak-anak kena tahulah. Kena tahu coding lah. Kena tahu coding, Kena cikgu. tahu coding. Okey. Belajar coding. Dan mungkin yang terakhir sekali, masuklah kelab robotik. Okey, saya pasti anda semua tengok hasil dia macam mana. Okey, dah siap, kita boleh tunjuk. Inilah hasilnya yang telah dipasang oleh anak-anak murid cikgu, Zaim dan juga Hafiz. Inilah rupanya. Tunjuk depan, kiri, kanan, belakang, bawah, atas, depan. Ini belakang dia. Itu tayar yang tadi tu. Motor dia. Apa lagi tu? Dia punya wire segala macam.
dah pun siap. Yang ini tak boleh gerakkan sebab coding tidak ada lagi. Tak ada lagi. Kita tak masukkan apa-apa lagi. Nampak tu. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu dan tak lupa juga kepada anak murid cikgu Zaim dan Hafiz. Kita bagi tepukan dulu. Hai, tepuk pun awak tak nak ke? Okey, baiklah kita dah bukan nak berehat dah cikgu. Kita dah habis dah sampai di sini saja. Kalau nak tahu apa lagi yang menariknya mengenai kelab robotik, nantikan episod seterusnya. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Bye-bye.